sini bahan-bahan yang kita masak ni memang masak asam buah ni mengambil sedikit masa yang agak lama. Okay, kita nak buat macam ni, nak kena mainkan api, nak kena Assalamualaikum, salam sejahtera. Sekali lagi bersama Abang Pencen Suka-Suki dalam rancangan masak-masak bersama Abang Pencen Suka-Suki APSF. Apa khabar semua? Semoga hari ini semuanya sihat-sihat, sejahtera, ceria selalu. Macam mana Abang Suka-Suki hari. So hari program is very simple. Abang Pencen Suka-Suki masak acar buah. Acar buah tu dah dapat tempahan 20 kilo untuk majlis perkahwinan. So yang lain-lainnya macam biasalah Abang Pencen Suka-Suki sediakan untuk untuk edaran kepada pembekal lah yang berniaga. So hari ini Abang Pencen Suka-Suki kita santai-santai, kita nak tunjukkan cara-cara masak. Macam biasa dalam siri yang lepas Abang Pencen Suka-Suki dah tunjukkan cara-cara masak. Okey. Yang lepas saya telah tunjukkan cara masak masak acar buah tu macam mana kaedah dia, bahan-bahan yang digunakan. Bahan-bahan untuk acar buah ni sebenarnya terpulang apa bahan-bahan yang kita sukalah. Tapi yang sebaik-baiknya semuanya adalah bahan-bahan kering. Walaupun ada sebahagiannya suka menggunakan bahan-bahan jeruk, tapi untuk tujuan lebih tahan lama, gunakan bahan-bahan kering. Kalau boleh jangan kena air bahan tu. So antara dia bahan-bahan kering yang saya sering gunakan ialah pertamanya buah-buahan seperti limau kering, limau kering, kurma. Saya gunakan alwa kundo, kismis, potong to merah, banyaklah, banyak lagi. Kalau saya gunakan lebih kurang dalam 20 jenis buah-buahan untuk tujuan masakan ni. So terpulang sebenarnya. Dan yang kedua, bahan-bahannya yang paling penting ialah rempah ratus dia. Okey, itu yang kena nak ingat. Satu lagi bahan yang paling penting untuk tujuan acar buah ni ialah limau jeruk. Limau jeruk ni saya sediakan sendiri. Proses ni saya sediakan sendiri limau jeruk ni. Dan kalau tak ada limau jeruk, biasanya memang saya tak buat lah acar buah ni sebab rasa dia kurang sikit. Okey, itu limau jeruk. Dan yang kedua, yang seterusnya, bahan yang paling penting ialah dia punya rempah untuk tujuan menumis. Yang paling penting sekali ialah halia. Halia segar saya potong halus-halus, saya mayang halus-halus. Itu halia dia. Kedua, bawang merah. Bawang merah ni paling penting, jangan gunakan bawang yang sembarangan. Saya kalau silap guna bawang, dia boleh berbuih. Untuk tujuan masakan ni saya biasa gunakan bawang India, bawang kecil India jenis rose. Sekarang ni agak sedikit mahal. Kalau saya boleh dapat biasa sekarang ni dalam RM13, RM14 sekilo. Yang latest ni RM14 sekilo. Dan ketiga ialah bawang putih. Ketiga bahan-bahan ni kita bersihkan, kita cuci bersih kering dan kita rendam dengan air cuka. Ini yang mustahak. Kita rendam dengan air cuka dalam lebih kurang semalam ke 2 malam. Itu bahan-bahan dia. Dan yang seterusnya, bahan yang penting juga ialah saya gunakan rempah kari dan juga serbuk cili kering. Itu okey. Saya tengah masak ni, saya dah baru padamkan. Ini adalah masakan yang sedang saya masak untuk tujuan untuk projek menari. Dan nampaknya bahan-bahan yang setelah saya blend bersama, adun bersama, iaitu limau, bawang putih dia, ada kurma, ada saya gunakan bahan-bahan daripada saya punya jambu air, alua kedondong, alua belimbing buluh. Semua ini adalah produk saya sendiri dan bahan-bahan ni saya gunakan.
Saya nampak yang melikat-likat ni sebenarnya ialah ini mesti ada, lupa tadi saya sebut, mestilah ada gula dan juga chili sauce. Saya tidak gunakan pengawet untuk tujuan ni. Saya tidak gunakan pengawet untuk tujuan masakan ini kerana apa? Dalam proses menyediakan acar buah, selain daripada kita menggunakan gula yang juga merupakan bahan pengawet, saya juga menggunakan sos cili. Saya gunakan sos cili bumi hijau. Sebab saya rasa dah 20 tahun saya gunakan itu, dan yang saya rasa saya memang sangat sesuai, cocok dengan resipi saya, bumi hijau. Yang mana kandungan kedua-dua bahan ni sebenarnya sedikit sebanyak dah ada bahan pengawet. So kita tak payah tambah. Sebab sos cili tu sendiri sebenarnya dah ada bahan pengawet. Cuba tengok, refer kepada kandungan tu. Sebenarnya ada bahan pengawet dalam sos cili tu. So itu merupakan bahan yang penting dan boleh mengawetkan ataupun menjadikan kita punya acar buah tu tahan lama. Selain daripada apa yang kita lakukan, iaitu gunakan bahan-bahan yang kering. Jangan gunakan bahan yang berair. Sebab apa? Dia akan mengurangkan kadar ketahanan dia. So apa yang saya maksudkan kadar tahan dia tu, maknanya bukan tahan kerana kita tak makan benda tu, tetapi tak perlu disimpan di dalam peti sejuk. Kalau kita lepas kita beli, kita makan, saya punya produk ni tak perlu buka lepas makan, tak perlu nak masukkan dalam peti sejuk. Just simpan saja di dalam tudung saji ke apa macam biasa. Okey. Itu ini bahan yang telah saya masak tadi. Ini merupakan kuali yang kedua. Yang ni adalah kuali pertama. Jadi kalau untuk masak acar buah ni, saya tak adalah masak kat dalam rumah. Saya masak dekat porch kereta saya, yang sedikit santai-santai macam tu. Ini yang bahan yang telah saya ini. Dan acar buah ni sebenarnya kalau macam ni, dia eloknya dimakan hari kedua ke hari ketiga. Sebab hari pertama macam ni dia belum rasa sedap lagi. So ini bahan-bahan yang kita masak ni. Memang masak acar buah ni mengambil sedikit masa yang agak lama. So ini kita telah siap dan saya akan itulah saya akan macam tu, sebab saya tak tahan, tak kuat ni. Okay. So, kita nak buat kita ni, nak kena mainkan api, nak kena pantas sedikit takut dia berkerak okay. Jadi nak kena buat kita ni pakai dua tangan teman-teman. So kita dah siap macam ni, kita akan kemaskan dan kita akan ulang proses ni sehinggalah proses masakan kita tu telah selesai. Ini second kali okay. So dalam proses penyediaan acar buah ni, saya biasa saya gunakan macam ni lah. Satu bahan tu, satu periuk sebelah dia untuk tujuan memasak bahan-bahan dia. So prosesnya is very easy. Yang macam saya kata tu, kita panaskan minyak, kita tumiskan halia. Lepas tu halia dah cantik, dah naik kering, saya masukkan kari, rempah kari dan juga rempah lada. Dan selepas kering, masukkan bawang putih dan juga bawang merah. Lepas itu kita masak sehingga kering. Bila masak sehingga kering, sehingga masak lah, masak sehingga betul-betul masak. Saya ambil portion yang saya nak masakkan tu, saya akan masukkan ke kuali sebelah ni dan saya akan masak bahan-bahan yang berkenaan, dan kita masak-masak sehingga dia mendidih.
Okey, saya masuk ke, saya tunjukkan agar saya memasak pada yang berikut dia. Tumiskan bahan-bahan yang telah kita masak terlebih awal tadi, bahan-bahan itu kita tumis hingga naik panas macam tu. Nampak dah, nampak macam garing itu bahannya. Saya masukkan bahan-bahan campuran campuran. Ini mengandungi bahan-bahan kering berbagai jenisnya. Gaul rata nak kena memerlukan tangan yang kuat teman. Okey, lepas tu saya masukkan kurma. Saya masukkan kurma Cina. Kenapa bahan-bahan ni saya masukkan sedikit lewat? Sebab bahan-bahan ni dia manis, dia mengandungi kadar gula yang tinggi. Jadi kalau kita masukkan awal, nanti dia cepat berkerak. Itu yang saya masukkan di kemudian. Kita gaul rata. Lepas tu kita masukkan limau, potongan limau. Buah lim merah ini untuk mencantikkan dia. Rasa dia yang sedap dia punya ratio dia kalau untuk buah-buahan ni terpulang pada kita lah. Mana nak banyak dan mana nak sikit. Kalau kita nak rasa sedap yang banyak, nak rasa yang berkhasiat banyak, gunakan kurma, gunakan kismis, buah zaitun, halua betik, halua jambu air, halua jambu batu kalau ada. Tapi yang saya ada halua jambu air saja, halua belimbing buluh, halua kendondong. Itu bahan-bahan saya. Kita gaul-gaul macam ni. Lepas tu kita letakkan, kita taburkan dengan gula. Sebab kenapa orang kata gunakan gula banyak? Sebab memanglah acau ni menggunakan gula. Okey, bila bercakap tentang berapa banyak gula yang diperlukan untuk resipi kita tu, untuk minum kita, kadar kandungan gula adalah bergantung kepada rasa yang kita perlukan lah. Kalau kita rasa nak manis, kita tambah gula. Kalau kita nak rasa nak kurang manis, kita kurangkan gula. Sebab apa? Bahan-bahan yang kita gunakan tu ada rasa yang masam, ada yang masin, ada yang masam manis. Jadi atas kita lah, atas kebijaksanaan kita, flavor kita, rasa kita, lidah kita, lidah pelanggan kita, macam mana yang kita nak masukkan. So normally mengenali bahawa acar buah ni adalah sejenis bahan yang mengandungi gula yang agak sedikit lumayan untuk supaya dia lebih tahan. So ini ada. So okey, kita tumis-tumis, kita gaul-gaul macam tu sehingga gula dia mencair. Gula agak mencair macam tu kita kena pandai kawalkan api bila gula mencair tu kadang-kadang dia cepat hangus Jadi lepas tu saya masukkan belimbing buluh bukan belimbing buluh ni apa bukan limau jeruk yang saya proses sendiri saya nak maklumkan macam mana kadar macam mana nak buat jeruk limau ni. So kita gaul-gaul Saya tak sebutkan tadi berapa kadar gula yang saya tak sebutkan tadi berapa kadar garam yang diperlukan Memandangkan sebagian garam, sebagian bahan macam limau ni dia telah mengandungi what we call garam dengan limau dengan cuka dia. So gula limau cuka, so tengok nampak bersari ni So kita kurangkan sebab bahan-bahan tu telah ada flavor garam. Jadi garam ni akan
dia akan meresaplah kepada bahan-bahan yang lain ni. So that's why bilangan garam tu, kadar garam tu kurangkan sedikit sebab dah ada pada jeruk limau tadi Ada orang tanya dengan saya nak bagi sebut rasa tak? It's up to you. Benda tu subjektif Ada setengah orang bagi, ada setengah orang tak bagi. Jadi macam benda ni itu pulang pada kita lah. Kalau saya bagi sedikit saja macam tu, sebab untuk mendapatkan sedikit flavor dia, flavor untuk menimbulkan rasa makan makanan dia. Bila dah nampak kering, nak berbuih macam ni, dia dah kepanasan dah ada, kita masukkan sos Ini dia masukkan sos Bila kita dah masukkan sos, kita gaul dia sehingga merata lah. Bilangan sos tu agak-agak lah. Ada yang suka banyak, ada yang suka sikit, tapi jangan keterlaluan lah. Jangan rasa sos pula. So bila dah sebati macam ni, saya letakkan kulit limau kering. Kulit limau kering ni sedap. Nampak flavor. Nampak saya tunjukkan. Tengok bila dia kita perlukan ni, bila dia rasa panas macam ni, nampak dia gedik-gedik macam ni. Ni asap tu dah naik ni. Be careful sebab dia dah masak dan dah boleh diangkat. Habis dia angkat macam ni. So duduk kat sini je. Duduk sana. Sebab dia masak ni dia nak pantang, nak gunakan satu tangan tuduk, satu tangan batukan, terus letak di periuk sebelah dia. Lepas tu ambil. Siaplah acar buah saya pada hari ini. Ini saya tunjukkan untuk sesi berikutnya saya akan sambung lagi. Okey. Sama abang pencen menyajikan kita. So, inilah cara memasak acar buah program abang pencen kita sekali lagi masak acar buah pada hari ni. So, sebelum dilanjutkan menonton sehingga habis rancangan ni, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, like dan share, komen apa yang perlu kalau katakan tersebut sedap ke tak sedap ke, ataupun memang tuan memang biasa masak acar buah pun boleh komen sebab kita acar buah ni subjektif, macam-macam cara yang orang buat so, jangan lupa subscribe, like dan share.
Jika dirasakan dia membawa manfaat, kita berkongsi sama-sama ilmu macam mana nak menjadikan acah buah masakan legend, evergreen, yang terbaik, masakan autentik masyarakat Melayu untuk generasi yang akan datang. Jangan dilupakan. So jangan lupa subscribe, like dan share. Okey, jumpa lagi.